yang kesemuanya kini penting dalam industri kimia. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ghadaba jamratun minan nar, faman wajada dhalika minkum, fa in kana qa'iman falyajlis, wa in kana jalisan falyattaji'. Maksudnya, marah itu bara api, maka siapa yang merasakan demikian, jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk, dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia bersandar. Kuala Terengganu 100.2 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Demi masa telah berlalu, tidak akan datang kembali. Itulah yang selalu diingatkan, semoga jadi pedoman. Jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Ya Allah, jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Kering sudahlah air mataku, beri sudah segala bicara, seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu.
seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Terima kasih semua yang terus bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini ada masih lagi teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum, selamat malam semuanya untuk bicara kita. Kali ini kita bawakan legasi. Kalau sebelum ni kita dah bawakan legasi anak muda kita belia kita lah yang berada sekarang dah belajar di luar negara, sekarang menuntut untuk sama-sama pengajian sarjana. Dan kali ini kita nak bawa anak muda kita yang mereka sendiri wujudkan peluang pekerjaan. Cara macam mana? Sebab mereka sendiri dah ada bisnes, dah ada perniagaan mereka sendiri, dan kita nak bawa dua orang rakan mahasiswa, bukan mahasiswa lagi dah, mereka ni merupakan usahawan wanita. Bersama-sama dengan kita saya nak lalukan saudara Muhammad Razin Muhammad Rizwan, merupakan graduan Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Razin hari ini? Alhamdulillah sihat. Abang Faiz sihat? Sihat sangat, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sembang banyak perkongsian berkaitan dengan keperluan industri. Kita nak tahu jugalah bagaimana subjek ataupun pengajian-pengajian yang anda ikuti, kursus dan mata pelajaran di universiti, adakah yang selari dengan kehendak pasaran ataupun kita tak nak lahirkan graduan yang akhirnya tidak memenuhi kehendak. Kita tak nak lahirkan graduan yang nanti syok sendiri pula. Jadi kita juga bersama dengan saudari Wan Nur Najiha Muhammad Sail, graduan Universiti Malaysia Kelantan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Nak panggil apa Najiha? Boleh panggil saya Jiha pun boleh. Jiha pun boleh. Apa pun, terima kasih banyak. Sihat-sihat hari ini? Alhamdulillah. InsyaAllah untuk kita ikuti pengajian, untuk kita ikuti satu tajuk keperluan industri kita bersama-sama. Dan apa pun, saya nak memetik daripada kata-kata Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, yang mana kaedah pengajaran dan pembelajaran konvensional yang bergantung pada nota atau kuliah semata-mata sudah tidak relevan. Sebaliknya perlu lebih bersifat praktikal dan berupaya memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Beliau berkata ketika majlis anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi, mereka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif AKRI yang berlangsung di Putrajaya baru-baru ini, dan Universiti Malaysia Kelantan mendapat naib johan untuk anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi ini. Tahniah kita ucapkan, dan mereka ini adalah graduan-graduannya yang terhasil daripada projek inovasi yang dipertandingkan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Dan alhamdulillah kira tikus makmal ke? Rasa macam tikus makmal tak? Boleh dikatakan tikus makmal yang berjaya. Alhamdulillah. Dia bukan sekadar tikus makmal biasa-biasa, tapi tikus makmal yang berjaya. Tak adalah, adik-adik kita ni mereka dah lalui satu proses yang mana kita serasikan pengajian di universiti itu akhirnya untuk memenuhi keperluan di industri. Dan kita nak tanyalah, memetik. Tapi sebelum kita sembang jauh lagi, kita nak tanya, nak berkenal-kenal lah dulu dengan Razin. Mungkin Razin setelah dah tamat pengajian, tahun bila tamat? Tahun 2021 bulan 11. Bulan 11 dah bergraduasi lah. Ya, dah Alhamdulillah. Dan bisnesnya ni unik dekat Universiti Malaysia Kelantan sebab mereka memberi tumpuan kepada bidang keusahawanan dan mereka perlu ada perniagaan sendiri Kita tahu Razin sekarang menguruskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam kepada Abang Faiz dan Kak Najiha. Okay, first of all, nama saya Muhammad Razin Muhammad Rizwan. Saya asal Ipoh Perak. Saya merupakan graduan Universiti Malaysia Kelantan, Sarjana Muda Keusahawanan TUI. Saya merupakan pengarah bagi syarikat Biryani King, di mana restoran Indian Cuisine Fine Dining, dan juga merupakan pengarah bagi syarikat Al-Hijrah Group. Di mana syarikat Al-Hijrah juga merupakan syarikat F&B, restoran juga. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pengenalan diri saya secara umum. Okey, Razin maksudnya kalau ikut graduasinya tamat pengajian 2021 November, betul
Hari bergraduasi pada bulan 11 tahun lepas, 2021. Dan tapi perniagaan dah masuk tahun ketiga lah. Sebab 2 tahun berada dalam tempoh pengajian dan ini tahun ketiga dah selepas tamat pengajian. Kiranya dah 3 tahun usia perniagaannya. Alhamdulillah mendepani cabaran-cabaran PKP, tambah usahawan-usahawan kita dengar banyaklah cabaran yang perlu dilalui, kekangan-kekangan terutamanya dalam musim pandemik baru-baru ini. Kita tahu jugalah bagaimana ketahanan bidang perniagaan yang anda dah lalui sepanjang tempoh PKP. Tapi kita nak perkenalan dulu dengan Jiha. Sila Jiha, dulu belajar subjek apa? Graduasi tahun bila ni? Saya graduasi tahun 2020, bulan November juga. Ada combo tak ni? Ada, Alhamdulillah ada. Kami combinekan lah, UMP combinekan dengan junior sekali. Kesian sebab adik-adik saya PKP ni saya perlu kadang-kadang nak masuk library takut tak kenal jalan library, takut tak jumpa mak mai lah, tu susah tu. Jadi jurusannya? Saya jurusan Sarjana Muda Keusahawanan, TUI juga, sama dengan Razim. Cuma saya sebagai first batch lah, kita kata first batch untuk kursus TUI ni. Ini memang tikus mak-mak betul. Betul lah Jiha cakap tadi, tikus mak-mak yang berjaya. Boleh betul. Apa pun kita nak. Alhamdulillah. Memang banyak sebenarnya dan menarik sebab hari ni ada adik-adik kita lah. Kita pun dengar kan kenyataan baru-baru ni ada yang sebut ramai, hampir lebih 70% yang lepas SPM tak nak sambung belajar sebab diorang rasa tak relevan nak belajar, belum tentu dapat kerja. Adakah sebab kursus-kursus yang ditawarkan ke ataupun memang silibus-silibus yang dibuat memang tak sesuai dengan industri atau macam mana? Tu kejap lagi lah kita nak sembang. Tapi macam mana kita Jiha dulu lah, macam mana Jiha sebagai pioneer lah kan pada projek TU2I, memang awal-awal memang dah masuk daftar ke universiti, memang dah plan okey tak apa, ada je latihan industri. Sebab selalu orang latihan industri 6 bulan 4 bulan mengikut semester kan, tapi bila dapat 2 tahun berada di industri, memang plan nak rebut peluang ni ke atau memang fikir dulu betul ke nanti tak lama sangat duduk kat universiti, nanti dah masuk orang cakap bila kerja nanti stres. Macam mana Jiha? Okey, kalau diikutkan saya punya sejarah, sebenarnya saya ada diploma dalam keusahawanan. Which is waktu diploma saya dah gather, kita kata, ilmu teori keusahawanan tu dalam diri kita. Jadi waktu nak sambung kepada bidang degree, saya memang spesifik nak cari universiti yang tawarkan keusahawanan tapi yang ada menerapkan praktikal tu sendiri. Kita boleh katakan apabila saya buat list down lah, kita kata list down, saya lihat UMK baru menawarkan kos TU2I. Jadi waktu tu agak berbelah bagilah. Risau juga, ada risau, ada juga rasa excited. Risau sebab tak biasa duduk kat Kelantan ke? Tak jugalah, sebab kalau ikutkan kampung saya dekat Kelantan juga. Okey. Jadi excited tu nak balik kampung lah, kita kata. Cuma risau tu in term of kursus, kita fikir kursus tu adakah menepati dengan apa yang saya inginkan. Jadi masa mula-mula masuk daftar tu memang saya tengok kursus lah, saya memang sangat tengok particular on kursus. Saya nampak 2 tahun industri. So itu yang menarik minat saya, kenapa saya nak masuk UMK. Sebab bila berada di industri, kita sebagai player industri, saya rasa memang sangat-sangat membantu saya untuk terapkan, praktikalkan ilmu keusahawanan tu sendiri dalam diri saya. Itu yang paling best lah saya ingat. Jiha, kejap, saya tak sempat tanya bisnesnya apa? Lupa. Okey. Bisnes saya dalam industri pendidikan kanak-kanak istimewa, iaitu untuk pendidikan kanak-kanak autism, dyslexia dan juga slow learner. Which is memang saya aimkan dekat Selangor lah buat masa ni. Okey, dekat mana perniagaan tu? Di TTDI Jaya Shah Alam. Okey, tak apa, nanti kejap. Berdekatan. Hujung-hujung nanti kita minta anda masing-masing kongsikan brand lah masing-masing. Apa bisnes yang boleh. Satu sebab kita bangga anak muda hari ini dah ada perniagaan sendiri, dia boleh sustain dan ada wujudkan
peluang perniagaan, pekerjaan kepada kawan-kawan dari universiti yang lain. Mungkin Jiha ada kawan-kawan satu batch yang mencari kerja dan akhirnya dapat tawarkan kepada kawan-kawan yang lain. Tapi bidang perniagaan tu something different lah, sebab memberi peluang pengajian kepada anak-anak yang perlukan perhatian, kan, special needs ini, alhamdulillah, dan insyaAllah banyak lagi yang bakal kita sembang. Tapi kita nak tahu juga Razin sendiri memilih untuk menyertai kursus 2U2I sebab Razin kira junior daripada Jiha, maksudnya dah ada walaupun mereka belum bergraduasi lah waktu Razin masuk, tapi dah ada kakak-kakak, abang-abang senior yang dah sertai. Razin macam mana waktu masuk tu? Memang plan nak further ataupun bila keluar belajar memang nak ada bisnes? Saya background keluarga saya adalah background family business. Okey. Maksudnya memang family saya memang buat bisnes F&B dari dulu lagi lah. So selepas saya tamat saya punya STPM, saya memang ada hajat nak sambung belajar ke arah bisnes lah, bisnes in degree. So kebetulan keputusan STPM agak orang kata apa, cukup-cukup makan for that time. So saya cuba cari tawaran-tawaran yang dekat UPU dan saya terjumpa satu kos yang sangat pelik. Nama dia Sarjana Muda Keusahawanan sahaja. Tak jumpa lagi lah kos tu. Bila we do some research, kita found out that sebelum kami masuk kami dah ada group dah, group senior-senior ni. So dalam group tu mereka explain 2 tahun industri, 2 tahun belajar. Macam shock lah kan. Saya punya kenapa shock? Sebab tak nak lama dekat universiti ke? Yes, tak masuk dalam kolej. Tak nak masuk kuliah lama-lama lah. Tak nak. Kalau boleh tak nak lah, kita dapat pengalaman dekat luar kan. So saya pun apply. Saya tak kisahlah Kelantan ke apa ke, saya apply. Saya letak tu sebagai permintaan pertama saya. So dapat. Dan alhamdulillah saya masuk dekat dapat mengikuti pengajian dan ijazah Sarjana Muda Keusahawanan memang ada dalam tu 2U2I tu memang ada. Tak ada. Perkataan 2U2I tu masa saya apply tu tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. So bila saya masuk, apa benda keusahawan ni kan? So bila found out ada satu template tu, tengok 2U2I 2 tahun industri, 2 tahun college. Macam best je ni. So tapi saya nak tanya masing-masing lah. Personal jujurnya Jiha memang tak menyesal lah memang ambil 2U2I ni. Ke tak ada waktu hari pertama macam susah nak nilai kan, waktu seminggu dah running that industri punya part tu, ke ada rasa macam Allah kalau lah boleh patah balik ke kampus? Tak pernah menyesal. Saya rasa kalau diberi pilihan kedua, saya tetap nak masuk UMK juga, bawah program 2U2I juga. 2U2I ni juga. Wah, sangat bagus dan sangat efektif lah kursus ini. Sebab dia bukan apa, sebab dia dah ada hasil yang dah pun dibuktikan. Anda ada perniagaan yang anda uruskan sendiri. Sebab setengah anak-anak muda hari ini kalau mengikuti sebarang kursus di universiti, ianya mungkin teori, praktikalnya kurang, tambah lagi praktikal untuk menjadi seorang usahawan tu lagi kurang. Memang saya difahamkan di UMK perlu daftar SSM, perlu ada syarikat sendiri semua pelajar, betul kan? Betul. Jadi kalau 500 pelajar satu batch tu maksudnya dah ada 500 jenis perniagaan. Jadi itulah yang dilahirkan oleh Universiti Malaysia Kelantan, dan program 2U2I untuk ijazah Sarjana Muda Keusahawanan ini yang akhirnya mendapatkan mereka naib johan untuk anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi, reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif. Kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini kita nak sembang. Tadi saya ada sebut kenyataan YB Menteri Pengajian Tinggi tentang perlunya seiring silibus tu dengan apa yang industri nak sebenarnya. Adakah hari ini apa yang Najihah belajar, apa yang Razin belajar dekat kampus tu memang dah ada, ataupun perlu ada perubahan-perubahan lah dari semasa ke semasa yang dibuat. Kembali seketika nanti, kita rehat sekejap. Anda boleh terus dengarkan di Radio IKIM. Jangan ke mana-mana, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5 FM. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Piana Luqman di Warna Pagi IKIM.
setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Ya, jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti ajarannya apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah yang Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas B2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 September 2022. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita bawakan waktu ini keperluan industri. Kita nak belajar bersama-sama dengan adik-adik saya ini merupakan graduan dari Universiti Malaysia Kelantan. Kita bawakan untuk perbincangan kita Muhammad Razin dan juga Wan Najiha untuk berkongsi dengan kita pengalaman-pengalaman mereka. InsyaAllah banyak yang akan kita kongsikan. Anda boleh terus dengarkan di Radio IKIM untuk perkongsian tentang keperluan industri bagaimana hari ini. Dan kita nak tahu tadilah saya sebut tentang bagaimana YB Menteri Pengajian Tinggi berkongsi, Datuk Seri Dr. Nuraini katakan yang kaedah pembelajaran hari ini perlu selari dengan industri, perlu memenuhi keperluan industri supaya tidak ada berlakunya lambakan mahasiswa, graduan-graduan yang akhirnya menganggur, kes-kes pengangguran tinggi dan akhirnya akan menjadikan adik-adik mereka pula yang lepas SPM memikirkan tak perlulah sambung belajar tinggi-tinggi sebab kerja pun susah, lambakan siswazah terlalu ramai yang tidak boleh bekerja dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah macam mana pandangan, kita mulakan dengan Razin. Pandangan perlukah seiring dengan keperluan industri dan adakah Razin sendiri belajar waktu dekat UMK dulu memang dah selesai dan memang ikut apa acuan industri nak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, saya sangat bersetuju apa yang YB Menteri cakap, yang mana pendidikan di universiti perlu selari dengan permintaan di pasaran. Saya sangat setuju, especially kepada kos-kos yang macam seperti kos kami ni. So kita usahawan ni di luar sana dia punya cabaran dan dia punya liku-liku hidup ni totally lain. Yang mana kebanyakan universiti-universiti tidak mengajar benda-benda perkara-perkara tersebut. So bila mereka sebagai usahawan yang mana at the end mereka wajib ada satu syarikat, mereka tidak tahu cabaran-cabaran dari luar sana. So bila mereka habis belajar dan mereka ada semata-mata satu SSM dan satu syarikat, once mereka start face satu atau dua problem, mereka jadi give up. Mereka give up. Mereka give up dan at the end macam Abang Faiz cakap, kita buat keputusan belajar tinggi-tinggi pun kecepatan dekat McDonald juga. So ini salah satu statement yang orang kata apa dah jadi trend antara mahasiswa dan mahasiswi di serata universiti. So macam kami sarjana muda keusahawanan UTI, memang kami dididik dari awal hingga ke dari akhir tentang macam mana nak start daripada A ke Z
sesebuah perniagaan itu. Tak ada terus sampai Z lah. Tak ada. Kalau lah dia start terus ke Z, saya rasa batch 1 sampai batch 1 je lah kot. Dia takkan ke batch 2. Betul. Dan satu lagi perniagaan yang anda jalankan ketika pandemik takkan bertahan lah. Betul. Memang akan membawa satu musibah lah pada syarikat tu. Betul. So bila start daripada A sampai Z, so dari dekat universiti setahun kita belajar teori, finance, marketing dan sebagainya. Belajar dulu. Ambil dulu, aku belajar dulu dekat universiti, belajar. Tahun kedua terus lompat syarikat besar. Kita punya syarat nak masuk industri ni bukan calang-calang punya syarikat kita masuk. Betul. Ada interview pun kan, saya difahamkan. Betul. Dan masa saya dahulu, kami kena ada syarikat, kami kena pilih syarikat yang mana 3 bintang SME. Okey. So SME 3 bintang ni bukan syarikat calang-calang. So kita kalau kos-kos lain, kalau mereka pergi praktikal, mereka dalam satu sektor tu je lah. Saya account, belajar account je lah. Kami ni diwajibkan kalau masuk dalam industri, belajar dari A sampai Z pula dekat sana dalam masa setahun. So dalam masa setahun tu lah we learn lah rupanya apa yang kita belajar teori dan kita pergi praktikal is a very very different, totally sangat jauh beza untuk dibandingkan. So tak dinafikan juga Abang Faiz, semasa waktu macam batch kami dengan batch Kak Wan, semasa zaman praktikal tu pun ramai yang dah fi sabilillah pun kebanyakannya. Sebab kita pressure ke, tak ready lagi ke? Yes, ada yang kebanyakannya tak ready lagi, ada yang tumpas. So dekat sini dia Universiti Malaysia Kelantan ni dia lagi tapis, betul-betul tapis time tu. Sebab faham lah, kita first masuk universiti, interview semua, pumpang dapat masuk U. So bila dah dapat masuk U, bila diletakkan satu syarat kita wajib ada perniagaan untuk melahirkan generasi usahawan, masa teori tak nampak lagi ni, masa praktikal, masa industri tu akan nampak ketara. So daripada sana, yang mana hati kental, kita masuk ke stage ketiga. Okey. So stage ketiga, tahun ketiga masuk balik universiti. Dan dia punya course akan jadi level-level entrepreneur lah, bukan lagi student. Cara buat cara buat website ke itu, cara buat web, lepas tu IT, cara nak buat receipt lah apa, lepas tu banyak kursus, bukan sahaja course tapi kami juga kursus luar. Banyak kursus luar, memang banyak kursus luar yang kami join. Antaranya yang saya join kursus West dengan Fiza Omar, lepas tu dengan Datuk Sri Vida, banyak lagi program-program yang mana menggalakkan lagi dekat universiti tak cukup ilmu, pergi luar ambil ilmu, nilai tambah. Nilai tambah. Okey, ingat stage 3 dah habis dah. Masuk stage 4. Stage 4 ni yang lagi dahsyatnya apabila tahun keempat masuk industri dengan syarikat kita sendiri. Oh, okey. Tadi belajar dengan syarikat orang yang 3 bintang punya SME. Betul. So tahun keempat run the show, guna bisnes masing-masing. Itu lagi lah. Kena pula tahun keempat PKP. Okey, faham. So daripada sana berdasarkan ilmu yang alhamdulillah ramai kawan-kawan saya daripada kos tu, majority masuk batch Kak Wan pun ramai yang sukses berdasarkan ilmu-ilmu yang dia pelajari di Universiti Malaysia Kelantan. So betul lah YB tu kata, secara kesimpulannya betul lah tu YB tu kata, pendidikan di universiti perlu selaras dengan pasaran di luar sana. Sebab pasaran kita tak akan selalu stable. Betul. Kadang-kadang ada jatuh, kadang-kadang ada bangun. Kalau kita tak tahu suasana pasaran dan kita hanya fokus pada teori yang hanya tunduk stable je. Okey. Kalau kita belajar teori dia stable. Macam cantik je lah. Naik So itulah dia secara kesimpulannya Abang Faiz, yang mana saya
tak nafikan lah apa YB penting untuk seiring dengan keperluan industri. Jiha, pengalaman Jiha lah sertai 2U2I ini sebab dia bukan sekadar ilmu keusahawanan, tapi ia agar dapat kita kekalkan perniagaan kita dalam suasana-suasana mencabar. Hari ini sangat mencabar dengan kos-kos sara hidupnya, dengan kenaikan harga barang. Kan dalam masa yang sama kita belajar dekat universiti nak menguruskan teori-teori lah bagaimana pengurusan risiko, bersedia menghadapi cabaran ketika bergelar usahawan. Kan adakah ianya memang benar-benar yang anda pelajari itu dapat anda praktikkan sekarang ni? Dah pun bergelar usahawan, dah ada perniagaan. Betul. Okey, untuk makluman DJ Faiz dan juga pendengar lah radio, saya boleh katakan apa yang kami belajar, apa yang saya dan Razim belajar dekat UMK, kebanyakannya 90% memang kami praktikkan dalam perniagaan kami. Okay. Yang diterangkan oleh Razim tadi berkenaan kami 1 tahun belajar secara teori dan tahun kedua belajar secara praktikal. Kami gelarkan dia seperti sandwich lah kita kata. Ada lapisan-lapisannya. Jadi ilmu yang dipelajari secara teori, praktikal digabungkan selama 3 tahun dan kami praktikkan pada tahun keempat, which is kami run bisnes sendiri. Antara kelebihan yang saya nampak bila saya belajar di UMK adalah pensyarah-pensyarah kami dekat UMK merupakan industry player juga. Which is mereka bukan sahaja academic person, tetapi mereka juga pernah berniaga ataupun memang seorang usahawan. Masih lagi berniaga Betul. Jadi itulah kelebihannya bila kami ni nak perlukan mentor industri, kami just direct dengan pensyarah. Jadi tak perlulah kita ni kata susah nak contact industri punya person. Jadi ada berdekatan kami pensyarah-pensyarah yang memang industri. Contoh kami kata kami nak industri F&B. Ada pensyarah-pensyarah F&B. Jadi kami just go and approach, minta pendapat dan juga motivasi yang diperlukan. Itulah kelebihan yang saya rasa penting untuk kami sebagai graduan keusahawanan. Yang saya sangat sokong dengan kenyataan daripada kita punya YB Menteri Pengajian Tinggi, disebabkan saya nampak graduan, kita boleh katakanlah graduan ramai yang menganggur dari tahun ke tahun. Jadi why not kita tukar budaya, graduan yang create satu pasaran baru dalam industri dan create pekerjaan. Dalam masa yang sama kita dapat pendapatan, kita juga bagi contribution kepada kita punya negara. Betul. Jadi diorang pun ada pekerjaan. Jadi kita pun dah kenali kawan-kawan secara rapat. Oh dia ni macam ni karakternya, soft skill dia, hard skill dia macam mana. Kita boleh terapkan dalam perniagaan kita sendiri, ambil joint venture dan sebagainya. Dia bukan create pekerjaan, wujudkan peluang pekerjaan, tapi Jiha dan kawan-kawan yang start 2U2I ini mereka dah ada bisnes sendiri. You are the business owner of your company. Betul. Dan alhamdulillah. Dan kita tanya Jiha lah, apa satu benda besar yang Jiha belajar serta 2U2I? Tambah-tambah bila duduk dalam industri lah. Okey, benda paling besar pada pendapat saya lah, kita punya mindset of entrepreneur. Usually kita fikir orang berniaga je lah, ambil barang, jual, atau create barang, jual. Actually it's not something like that. Ini berbeza sangat. Usahawan ni bagaimana kita menawarkan satu produk yang memang diperlukan oleh orang-orang dekat luar, dan bagaimana juga kita create, kita kata kita punya pendapatan sendiri daripada produk ataupun servis yang kita jualkan. Itulah yang saya nampak kita boleh katakan dalam kita create kita punya wealth itu sendiri kan, kita punya harta, kita juga bagi juga contribution kepada society dan juga ekonomi. Betul. Okey, itu antara pandangan mereka lah yang dah pun sertai pengajian di universiti, 2 tahun di universiti dan akhirnya kembali 2 tahun di industri, dan tahun keempat perlu berada bukan industri orang tapi industri yang sendiri wujudkan. Mula bertatih dari awal lah macam mana nak faham tentang pendaftaran syarikat, syarikat tu nak buat macam mana, macam Jiha sebut tadi, kena
wujudkan peluang perniagaan yang bisnes yang something different lah kan daripada orang lain yang tahan cabaran ini dalam suasana-suasana yang sangat mencabar hari ini. Dan insyaAllah kita nak berehat sekali lagi, kita dengarkan pengalaman dan juga pandangan masing-masing lah, terutamanya kepada adik-adik kita yang mungkin selepas ini nak milih bidang pengajian. Setengah orang rasa macam tak nak masuk industri sebab tak ready. Ada orang cakap manja ataupun nak duduk dalam industri yang kita selesa macam 5 minit dari rumah. Macam tu satu. Dan satu lagi kita tahu jugalah pandangan masing-masing lah bila ada anak-anak muda hari ini memang mereka mungkin insta famous. Mereka dah ada perniagaan sendiri jadi dropship agent dan sebagainya. Yang dah pegang duit sendiri tapi diorang tak rasalah perlunya untuk belajar. Jiha, Razin memang pegang duit sendiri. Bukan sekadar makan gaji tapi anda menggajikan lagi orang tapi masih lagi menuntut belajar sebelum adanya satu-satu bisnes. Kenapa penting benda ni? Kita nak bagi faham pendidikan itu kita utamakan dan selepas itu insyaAllah rezeki itu ada. Rezeki itu memang dah tertulis untuk semua. InsyaAllah kita nak kembali selepas ini bicara dalam legasi. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan di Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja. Atau kalau tak disebut benda baik, liyasmut, maka dia lebih baik dia. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Aslam Ahmad, Fellow Kanan IKIM, dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM. Berminat untuk hadir? Layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Jadi Pharma untuk anak-anak, jadi Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Legasi kita bawakan pada malam ini. Tajuk kita berkaitan dengan keperluan industri. Kita dah bawakan 2 orang graduan dari Universiti Malaysia Kelantan. Mereka merupakan graduan ijazah sarjana muda keusahawanan TU2I dan projek ataupun program TU2I ini akhirnya dinobatkan Naib Johan untuk anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi
tinggi, reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif AKRI. Dan kita dah dengar banyak tadi, mereka dah kongsikan pengalaman masing-masing, dah akhirnya berjaya mewujudkan perniagaan dan ada bisnes sendiri dan mewujudkan juga peluang pekerjaan kepada kawan-kawan dan juga rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Dan kita nak tahulah pandangan masing-masing. Razin mungkin nak berkongsi dengan kita, anak muda hari ini yang satu mungkin dah merasa pegang duit hasil Insta famousnya kan, ratusan ribu follower dekat IG, so buat review produk dan sebagainya, akhirnya melumpuhkan minat mereka untuk sambung belajar. Satu. Dan satu lagi, adik-adik di habis bangku sekolah SPM tak nak sambung belajar sebab tengok abang-abang tak ada kerja pun, belajar tinggi-tinggi. Satu belajar tinggi. Satu lagi, kos belajar sekarang bukannya rendah-rendah ya. Bukan belajar RM150 habis 3 tahun degree. Tidak. Tapi itu satu mereka fikirkan, belajar tinggi-tinggi, tak ada pekerjaan. Hutang pembelajaran pun perlu dibayar juga. Jadi macam mana Razin melihat situasi hari ini dan apa pesanan Razin lah untuk anak-anak muda? Tak salah nak kerja makan gaji, tak salah nak ada bisnes sendiri, tapi kena ada perniagaan sebab kita pasti ada pembelajaran. Belajar dulu sebab kita pasti akan ada bezanya lah. Razin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk situasi yang pertama yang buat duit melalui Insta famous, yang buat dropship dan sebagainya, yang mengatakan education is not important, bagi saya lah, ilmu ni dia tak ada expired date. So sampai kita masuk ke alam kubur baru dia expired, baru berhenti. Baru berhenti. So tanpa ada ilmu, tiada bezanya kita dengan orang yang membuat keputusan tanpa ada ilmu. So bila ada ilmu, kita dapat improvise kita punya common sense, kita punya attitude, kita punya kerohan, semualah. Bagi kami sebagai seorang usahawan, matlamat utama bukan kewangan, profit, loss. Itu adalah matlamat nombor 2. Matlamat pertama adalah sebagai seorang usahawan adalah untuk membantu orang, untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang, untuk membantu buat social entrepreneurship, membantu orang-orang susah. Itu the real entrepreneur punya mindset. So bila kita tiada ilmu, susahlah bagi kita untuk membezakan yang mana common sense, yang mana bukan common sense. Kalau Abang Faiz, Kak Wan, kalau perasan di social media especially, sahabat-sahabat kita yang main yang mana dapat duit easily, mereka tak tahu menghargai duit. Ada yang buang duit dalam tong sampah, ada yang baling-baling duit, demi konten. Yes, demi konten, satu konten. Orang yang ada ilmu, beza cara dia menghargai setiap sen dia, mana hasil titik peluh dia. So itu yang membezakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jangan salah faham, orang yang ada duit bermaksud orang berilmu. Orang yang tak ada duit bukan bermaksud orang yang tak berilmu. Yang membezakan kita adalah orang yang berilmu dan tidak ilmu. Tengok dia punya attitude, common sense dan cara dia menghargai everything. Bagi situasi yang kedua, ada adik-adik di luar sana yang mengatakan bahawa belajar tinggi-tinggi pun ramai yang menganggur kan. Kita tak tahu rezeki kita macam mana. Betul. Allah SWT dah tulis masing-masing punya rezeki dah. So kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. So menuntut ilmu sampai maksimum yang kita boleh menuntut ilmu. InsyaAllah kalau kita ada, saya perasan satu perkara yang mana dikatakan sebagai law of attraction. Bila kita ada satu niat kita nak mencapai sesuatu perkara, akan dipermudahkan segala urusan itu. Daripada adik-adik di luar sana fikir, alah belajar tinggi pun tak dapat apa, apa yuran tinggi. Baik fikir macam ni, saya nak belajar tinggi-tinggi, semoga dimudahkan. Nanti saya nak jadi usahawan, ataupun saya nak jadi businessman, ataupun saya nak jadi seorang leader yang amanah, apa macam ni kan. So dia akan dipermudahkan, kewangan pun dapat, PTPTM pun diluluskan cepat, hutang pun dapat dibayar. Abang Faiz nak tanya Abang Faiz, nowadays mana boleh nak lari hutang? Betul.
Kalau tak ada hutang PTPTN, ada hutang kereta. Kalau tak ada hutang kereta, ada hutang rumah. So it's all about commitment. Betul. Kalau tak ada hutang pun, bila dah kahwin, komitmen. Itu pun komitmen kena bayar juga. So nak ada di luar sana sentiasa berpositif. And kita tak tahu rezeki itu datang daripada mana. Yang penting itulah lot positif. Bila positif, attraction kita yang kita bawa pun positif. Positif, insyaAllah. Yang paling penting kena usaha. Usaha dengan ada ilmu tu bezalah. InsyaAllah kita pasti hasilnya sangat berbeza. Terima kasih Razin. Dan Jiha, sedikitlah pandangan Jiha yang dah tamatkan pengajian dalam keusahawanan, ijazahnya, ada 2U2I lagi, dan successfully ada bisnes kan, yang boleh tawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Bisnes-bisnes yang akhirnya membantu kembali semulalah kepada masyarakat. Dan macam mana pandangan Jiha kalau anak muda kata tak apalah, tak belajar pun tapi kita ada duit, macam tu. Kita mampu untuk berbelanja dengan macam-macam. Kadang-kadang ada orang yang ada pendidikan pun tak semampu kita. Setengah orang cakap macam tu kan. Jiha, macam mana Jiha pandangan? Okey, pada pandangan saya lah sendiri kan, kita boleh nampak perbezaan antara orang yang berpendidikan dan juga tidak berpendidikan lah. Dia kata, okey, contoh kalau dia kata, saya pun berniaga, saya tak perlu belajar tinggi-tinggi sehingga ke degree dan sebagainya, tapi berjaya. Kita boleh kata, okey, kita tengok jika berlaku sebarang, kita tak minta lah, tapi jika berlaku sebarang masalah dalam perniagaan, bagaimana dia tackle masalah tu. Jika kita ada ilmu yang kita belajar daripada universiti, kita tahu macam mana kita nak tackle the problem. Daripada ilmu-ilmu itulah, ilmu-ilmu teori yang kita belajar itulah yang kita dapat terapkan untuk solve the problem, untuk tingkatkan lagi jenama kita, ataupun untuk memperbaharui lagi produk kita untuk jadi lebih inovasi pada masa akan datang kan. So yang saya boleh katakan dekat sini, saya sebagai usahawan dekat UMK, kelebihan dia adalah walaupun kita dah bergraduan, lebih daripada 2 tahun, kita masih attach dengan UMK. UMK masih boleh hubungi kita dan kita masih boleh hubungi UMK untuk bertanya tentang industri kita, untuk minta pendapat. Contohnya macam baru-baru ni, saya masuk pertandingan, walaupun saya graduan, saya masuk pertandingan untuk business franchise, best business plan for franchise business. So, kami dapat tempat pertama, UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Jadi, yang saya boleh katakan dekat sini, walaupun kita rasa kita tak perlukan ilmu ataupun degree, tapi sebenarnya dengan kita belajar, kita dapat develop lebih banyak peluang. Walaupun saya dah habis ni, saya dah graduan, tapi peluang-peluang sentiasa datang untuk kita improvekan lagi atau untuk kita promosikan lagi produk kita. Dengan jalinan kerjasama antara kita dan universiti yang kita dah belajar dekat situ. Itulah bezanya. Ada ilmu dengan tak ada ilmu. Sebab kalau beza ada duit dengan tak ada duit tu sama je lah. Orang dapat RM50, sama dapat RM50. Tapi cara nak berbelanja RM50 macam mana, cara nak uruskan risiko yang dengan RM50 tu pun macam mana bezanya. Itulah bezanya, ada pendidikan, tak ada pendidikan. Okey, sikit kita nak minta sekarang Razin, perniagaannya apa tadi? Apa nama? Saya berniaga restoran, F&B, Biryani King, Indian Cuisine Fine Dining Restaurant. Yang kedua, saya ada 2 syarikat nasi kandar. Nasi kandar di Ipoh Perak. So syarikat saya semua bertempat di Ipoh Perak. Base di Ipoh, Base di Ipoh. So kalau nak Google, boleh Google Biryani King atau nasi kandar ni. Kena pi lah insyaAllah. Sampai Ipoh nanti yang Pak Erogen Baik. InsyaAllah. Jiha, perniagaan untuk adik-adik istimewa kita ni. Okey, perniagaan saya dalam bidang industri pendidikan untuk kanak-kanak istimewa, autism, disleksia dan juga slow learner, which is kita boleh nampak peningkatan kanak-kanak istimewa ni semakin ramailah dalam kanak-kanak di Malaysia. Jadi this kind of business is quite rare, kita boleh kata tak semua orang mencuburi bidang ni. Jadi one part of it, saya rasa mentor industri saya waktu saya tahun kedua sangat-sangat membantu saya, Puan Ainiza, iaitu pengarah urusan untuk Genius World Solution. Dialah yang memberi saya motivasi dan juga tunjuk ajar sehinggalah saya mampu buka perniagaan saya sendiri, iaitu IQ Hosting Center. Sehingga sekarang saya masih lagi kontak dengan mentor industri saya untuk minta pendapat dan sebagainya. Base di Shah Alam tadi, di TTI Jaya Betul, di TTI Jaya Shah Alam. TTI Jaya Shah Alam. Betul. Itu cari IQ
IQ Boosting Center. IQ Boosting Center untuk anak-anak Betul. istimewa ini. Dan apa pun tahniah sekali lagi kepada kedua-dua. Satu, tahniah untuk ijazah anda, ijazah sarjana muda keusahawanan to you to I. Saya kira kedua-duanya boleh berbanggalah dengan anugerah yang diperoleh baru-baru ini oleh disampaikan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi sendiri, sebab anda adalah hasil daripada apa yang dimenangi oleh Universiti Malaysia Kelantan untuk anugerah khas Menteri Pengajian Tinggi, reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif AKRI. Tahniah untuk Razin dan juga Najiha, dan kami di IKIM doakan sukses untuk perniagaan yang anda jalankan. Semoga terus berkembang perniagaannya. Yang paling penting macam Razin sebut tadi, kita nak beri banyak lagi kepada orang sekeliling kita. Kita manfaatkan ramai lagi di luar sana yang mungkin sekarang ini dengan cabaran nak mencari kerjanya dan sebagainya. Kita insyaAllah ada peluang-peluang pekerjaan, cari usaha, dan akhir sekali kalau dah memang sukar, kita wujudkan peluang pekerjaan itu sendiri seperti kawan-kawan kita hasilkan hari ini. Terima kasih banyak untuk perkongsian kita, pengalaman-pengalaman mereka belajar di Universiti Malaysia Kelantan untuk ijazah sarjana muda keusahawanan to you to I. Ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah. Kembali insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan ikuti kami bersiaran seperti biasa, Legasi minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan untuk kita bawakan dalam minggu pertama, minggu kedua dah. Minggu kedua setiap bulan untuk kita bawakan dalam rancangan di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Desiran namamu berlalu gelora jiwa, seakan bayu menghembus lembut ke jantungku. Luahan rindu pada warkah cintamu, indahnya rasa saat berdua. Walau berkali lafazku tak jemu, hati tenang mengingatimu. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah,
Mari bagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemat. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pili paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta, berhampiran susu masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW apabila Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan sebab amal yang dia buat. Lalu sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, sama juga seperti kamu wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada aku. Ini menunjukkan bahawasanya dengan semata-mata amal itu bukan tiket untuk kita merasakan kita ni sudah cukup, kita merasakan kita ni adalah orang yang baik, kita merasakan kita ni dah berada di dalam zon yang begitu selesa. Sebab itu, selain daripada kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan, mesti kena hadirkan di dalam diri perasaan sentiasa berharap Allah menerima apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila Allah telah memberikan pertolongan dengan pembukaan kota Mekah, yakni kemerdekaan, maka apa yang akan kamu lihat? Manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, ramai orang akan masuk Islam. Kenapa dengan pembukaan kota Mekah? Kenapa dengan kemerdekaan sepatutnya menjadikan manusia ramai-ramai berminat dan akan masuk kepada agama Islam? Sebab apabila Islam memerintah, maka ad-din indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah